Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita pada kali ini untuk pelajaran sirah bagi tahun 6. Kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa dan menyebut 5 nama-nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, awak boleh ambil tangan kanan, letak kat atas kepala. Kita sebut, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Seterusnya, kita masuk pelajaran yang kedua. Okay, kita tengok apa pelajaran yang kedua. Tajuknya ialah Sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rashidin. Saya pasti kita semua ada kawan ataupun sahabat. Kita hendaklah memilih kawan yang sentiasa mengajak kita ke arah kebaikan. Itulah ciri-ciri kawan yang sejati. Seterusnya, kita lihat apa erti sahabat. Erti sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di dalam Islam. Lagi sekali, erti sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di dalam Islam. Okey, di sini awak akan dapat 4 markah kalau awak hafal semuanya. Okey, seterusnya kita masuk. Apa maksud orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ataupun siapa yang boleh jadi sahabat Rasulullah ni? Adakah kita ni boleh jadi sahabat Nabi Muhammad? Okay, kita tengok ciri dia yang pertama. Okay, ciri yang pertama, orang yang sempat bertemu dengan baginda, sama ada lama atau sekejap. Kedua, orang yang meriwayatkan hadis ataupun tidak. Ketiga, orang yang menyertai baginda dalam peperangan ataupun tidak. Keempat, orang yang melihat baginda sekali sahaja walaupun tidak sempat berada di dalam majlisnya. Yang terakhir, golongan orang yang tidak dapat melihat baginda kerana tiada penglihatan, iaitu orang buta. Jadi, kita boleh tak jadi sahabat Rasulullah ni? Jawapannya tidak, sebab kita tak ada dalam ciri-ciri ni. Cuma kita boleh jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah ada bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali. Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Hadis sahih riwayat Muslim. Okey, seterusnya kita masuk pula erti khalifah. Okey, apa erti khalifah? Erti khalifah ialah orang yang memegang jawatan ketua pentadbiran di dalam negara Islam dan hal ehwal agama selepas Rasulullah. Lagi sekali, erti khalifah ialah orang yang memegang jawatan ketua pentadbiran di dalam negara Islam dan hal ehwal agama selepas Rasulullah. Okey, di sini awak akan dapat 5 markah kalau awak hafal semuanya. Okey, khalifah ni maksudnya apa? Orang yang jadi pengganti Rasulullah yang memerintah negara Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad. Okey, seterusnya kita masuk pula erti Khulafa Ar-Rashidin. Okay, apa erti Khulafa Ar-Rashidin? Erti Khulafa Ar-Rashidin ialah gelaran ketua-ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan ketua pentadbiran di dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah.
Lagi sekali, arti Khulafa' Ar-Rasyidin ialah gelaran ketua-ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan ketua pentadbiran di dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya, 4 orang sahabat Nabi Muhammad ni siapa dia? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Inilah yang menggantikan Rasulullah. Mereka ni mendapat didikan dari Rasulullah dan menjadi tempat rujukan bagi orang-orang Islam selepas wafatnya Rasulullah. Seterusnya, kita tengok siapa 4 orang khalifah yang memerintah negara Islam ni. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa maksud radhiyallahu anhu tu? Maksudnya Allah redha ke atas mereka. Seterusnya, semua Khulafa' Ar-Rasyidin ni mempunyai pertalian keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bapa mertua kepada Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad telah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah, iaitu anak Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga sebagai bapa mertua sebab Nabi Muhammad telah berkahwin dengan Hafsah, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Seterusnya, yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai menantu kepada Rasulullah. Sebab Sayyidina Uthman telah berkahwin dengan anak Nabi Muhammad yang pertama, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Sayyidina Uthman berkahwin dengan Ruqayyah dahulu. Selepas Ruqayyah meninggal dunia, baru dia berkahwin dengan Ummi Kalsum. Seterusnya, yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sebagai menantu Rasulullah. Sebab Sayyidina Ali berkahwin dengan anak Nabi Muhammad, iaitu Fatimah. Baik, Ustazah harap awak dapat hafal dan memahami tajuk Khulafa' Ar-Rasyidin ini. Ya, kita perlu mencontohi kepimpinan Rasulullah dan Khulafa' Ar-Rasyidin. Di akhir pembelajaran, kita ucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jaga SOP, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.